Assalamualaikum dan kembali lagi dalam channel Kisah Seram Bermula. Dan terima kasih juga kepada yang like, komen and share di YouTube aku, iaitu Kisah Seram Bermula. Semoga korang sentiasa saling support aku dan sentiasa komen and like and share kepada kawan-kawan yang mana suka mendengar kisah-kisah seram. So kepada yang mana ada kisah-kisah seram untuk dikongsikan, korang boleh komen dekat bawah. Okay guys, kali ini kisah yang aku nak dikongsikan kisah seram bermula. Tajuk dia Jangan Suka Sangat. Hai korang, okay. Kali ini aku nak kongsikan satu kisah seram yang mana kejadian ni berlaku di pusat tahfiz di asrama perempuan. Tapi kalau di Kelantan kita panggil pondok, tempat pondok perempuan itulah kan. Okey. Aku namakan dia Kak apa yang sesuai. Okey. Aku namakan dia Kak Mira. Okey. Kak Mira ni diceritakan balik kisah kejadian yang agak seram jugalah kan. Agak seram juga sebab kisah ni berlaku pada tahun 2013 di mana semua pelajar perempuan pada malam itu wajib menghafal Al-Quran disebabkan esok ada exam kan. Disebabkan esok ada exam, so diorang ni menghafal Al-Quran dan sebagainya. Dan ada satu malam ni nak jadikan cerita kan, ada seorang budak ni yang aku namakan Aina kan, Aina. Ada seorang budak nama Aina. Dia seorang yang orang cakap apa macam gedik lah, macam dia macam kalau waktu malam je dia macam suka sangat macam galak. Faham kan, galak. Rendah macam tu waktu malam. Masa tu lepas diorang dah habis baca, lepas diorang dah habis menghafal Al-Quran pukul 10 lebih, pukul 11 macam tu. And then si Aina ni bangunlah nak pergi tandas. Bangun nak pergi tandas tu pergi dalam 2-3 orang macam tu lah, dia yang berteman. Okay, diorang pergi tandas berteman. Okay, and then tiba-tiba selepas je si Aina ni balik ke ni lah kan asrama yang dia kata pondok tu, balik je dekat pondok tu dia menjerit kan. Diorang macam kenapa pula si Aina ni nak menjerit pula ni malam pula tu kan. Masa tu waktu dah nak tidur lah kan. Okey, lepas tu bila si Aina menjerit, diorang tanya, kenapa ni Aina? Dah kenapa? Si Aina ni cakap, aku kencing darah. Aku kencing keluar darah. Diorang macam, kau buruk ke apa? Macam tu lah, kau buruk ke apa? Dia cakap, tak, aku kencing darah. Dia cakap macam tu. Selepas tu, dia duduk dekat katil, diam je dengan keadaan tunduk. Diam je dia. Lepas tu, tiba-tiba si Aina ni dia mencekam dekat katil sambil mencakar, mengkuis dekat katil. Diorang macam dah pelik dah cuak apa semua. Dah kenapa pula si Aina ni tak pernah pun tiba-tiba diam. Daripada seorang yang galak kan, tiba-tiba diam dengan tangan macam ni pula, kuis
macam cakap cakap, cekam cekam dekat katil tu sambil keadaan menunduk. And then nak jadikan ceritanya guys, si Aina ni bersuara dalam suara bukan suara Aina. Dia cakap, Wahai orang bising, aku nak tidur bersesak. dia cakap macam tu. Lepas tu dia macam marah. Benda yang dalam badan Aina tu marah. Sebab si Aina ni macam, kan faham kan, dia galak kan, macam benda. Lepas tu orang kata bila benda tu kan dirasuk, maksudnya bila manusia dirasuk, kita tak boleh tengok kat mata dia. Kita tak boleh tengok mata dia. Nak jadikan ceritanya guys, masa tu katil Kak Mira bertentangan dengan katil si Aina ni. So sebelah katil Kak Mira, sebelah katil pula. So sebelah Kak Mira ni, okay, aku namakan dia Fatin. Okay, kawan si Kak Mira nama yang Fatin ni, dia bukan nak pandang, dia terpandang mata si Aina ni. Bila dia terpandang guys, korang rasa apa yang terjadi? Of course, histeria. And then dia hendak dirasuk guys. Dirasuk tu guys, Kak Mira cakap kita orang dah memang cuak gila-gila, dan nasib baik juga sebelah asrama diorang tu ada ustazah kan. Ada ustazah tinggal dekat situ. Diorang pergi ketuk pintu ustazah, ada orang kena rasuk apa semua ni. And then semasa diorang pergi panggil ustazah tu, si Aina sudah pun keluar lari ke padang. Kami yang perempuan pun terpaksalah meminta tolong kepada budak-budak lelaki. Terpaksa guys, terpaksa. Kak Mira cerita. Panggillah budak-budak lelaki untuk tarik si Aina ni. Okay, and then diorang pun tindakan ustazah tu pun bacalah ruqyah apa semualah, baca segala ayat ni untuk keluarkan benda tu. Okay guys, kesimpulannya, rupa-rupanya si budak Aina ni dia badan yang lemah. Si budak Aina ni juga dia seorang yang galak, terlalu galak di waktu malam. Jadi ustazah kata benda tu macam marah, sebab katanya marah lah, sebab macam mengganggu. Sebab tempat yang mereka duduk tu tempat dia. So benda tu macam mengganggu guys. Kalau kita galak malam duduk haha he tempat kita guys, of course kita marah kan. So samalah macam benda tu. And then Kak Mira kata si Aina ni terpaksalah balik. So ustazah pukul lah si Aina pula. So ustazah pun terpaksalah call mak ayah si Aina ni untuk bawa balik pulang apa semua kan, sebab badan dia pun dah lemah apa sebagainya. Dan si Fatin pun turut sama mak ayah dia kena ambil juga. Jadi di akhir cerita ni guys, ustazah tu pesan dekat budak-budak asrama perempuan ni. Dia kata malam-malam jangan terlalu suka, jangan terlalu galak, sebab kita tak tahu, yelah kan, kita tak tahu, kita tahu benda tu wujud, tapi di atas dunia ni kita berkongsi. Walaupun kita tak nampak, tapi kita sentiasalah berhati-hati, jangan terlalu suka. Jadi itulah kisahnya guys. Boleh dikatakan Kak Mira cakap
yang sifatnya selepas kejadian kerasukan tu guys, dia menjadi seorang yang bukan diri dia sebenar lah, dia jadi seorang yang lain. Maksud lainnya perubahan tu dia macam dulu Kak Mira cakap lah, dulu Fatih ni kalau dengar azan tak kisahlah subuh ke apa ke, kalau dengar azan confirm dia akan bangun terus pergi masjid atau pergi ke surau lah kan, macam tu lah kan. Tapi sekarang selepas kejadian tu guys, dia menjadi seorang yang melengah-lengahkan, tak solat dia macam kurang, baca Al-Quran pun kurang selepas kejadian tu guys. Boleh dikatakan macam tu guys. Allahu Akbar. So guys, tak kisahlah tempat kita belajar ke, tempat mana-mana lah kan, terutama okay lah guys, itu sahaja di hujung video nanti korang jangan lupa like dan share dan subscribe dan langgan YouTube saya yang mana belum lagi